Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Tadah ingin menyuarakan refleksi kami tentang kebudayaan tidak ketara dari segi bahasa. Setelah berbincang antara satu sama lain, kami sebulat suara memilih status bahasa dusun sebagai tajuk video kami. Bangsa dusun merupakan kumpulan etnik terbesar daripada 1/3 penduduk di Sabah. Kebanyakan daripada mereka adalah petani tradisional yang menanam padi beras dan padi rumah, memancing dan memburu. Bangsa dusun ini mempunyai pelbagai kebudayaan yang unik, sebagai contoh bahasa yang mereka gunakan. Pada mulanya, Tun Fuad Stephen, Huguan Xiao, iaitu pemimpin agung pertama Kadazan, mencadangkan Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum. Namun, setelah dipersetujui, mereka menggunakan istilah Kadazan Dusun. Walaupun terdapat pelbagai etnik dalam bangsa dusun, perbualan pertuturan mereka disatukan melalui satu dialek, iaitu dialek Punduliwan, yang diiktiraf oleh Kadazan Dusun Cultural Association KDCA sebagai asas pemiayaan dan pembakuan bahasa dusun dalam penulisan maupun pertuturan. Kelestarian bahasa dusun ini perlulah ditelusuri dengan lebih teliti untuk mengelakkan kepupusan bahasa dan bangsa kebudayaan dusun. Melalui pemerhatian dan kajian yang kami jalankan, kami menemui satu kajian lepas di dalam jurnal Pertanika yang dijalankan oleh beberapa penyelidik dari Universiti Putra Malaysia 2019 yang bertajuk Endangered Intergenerational Language Transmission Evidence from the Indigenous Dusun Society of Sabah, Malaysia. Di dalam kajian itu, mereka menjelaskan penerapan bahasa kaum dusun dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 1997 selepas penurunan ketara dalam bilangan penutur asli sejak beberapa tahun lalu. Mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa yang dominan meresap dan cenderung untuk mengambil alih serta menundukkan peranan bahasa dusun sebagai bahasa ibunda. Mereka juga yang telah menjalankan kajian soal selidik terhadap 220 orang pelajar di 2 buah sekolah di daerah Ranau, Sabah mendapati bahawa bahasa dusun semakin terancam di kalangan pelajar sekolah itu. Seterusnya, kami menemui satu keratan akhbar di Arkib Negeri Sabah, The Borneo Post, yang boleh mengaitkan dengan kajian soal selidik sebentar tadi. Dalam satu kenyataan oleh Presiden Parti Demokratik Sabah, Datuk Bernard Gilok Dompok pada tahun 1994 semasa kempen Selamatkan Bahasa Ibunda Kita yang diadakan di Penampang Sabah. Beliau berkata pada masa kini lebih ramai lagi ibu bapa Kadazan Dusun Burut enggan bercakap dengan anak-anak mereka dalam bahasa ibunda mereka sendiri yang secara tidak sedar menimbulkan implikasi negatif kepada masyarakat. Beliau menjelaskan lagi keadaan semakin berkembang di mana keluarga dan individu yang dididik Kadazan Dusun Murut lebih suka menggunakan bahasa arus perdana berbanding bahasa ibunda mereka sendiri. Berdasarkan kenyataan yang saya kemukakan sebentar tadi, jelaslah di sini bahawa status bahasa dusun semakin terancam, terutamanya di kalangan generasi muda pada zaman sekarang. Cabaran-cabaran dalam melestarikan bahasa dusun dalam kalangan masyarakat ialah kurangnya komitmen daripada pelbagai pihak. Sesetengah pihak mungkin tidak sepenuhnya menyedari betapa pentingnya melestarikan bahasa, khususnya bahasa dusun yang merupakan sebahagian daripada identiti budaya yang terdapat di Sabah. Masa kini, pelbagai usaha telah dilakukan. Salah satunya pihak kerajaan telah mempromosikan bahasa Kadazan Dusun di peringkat antarabangsa. Namun, demikian tidak mendapat sambutan yang hangat oleh masyarakat. Menurut Datuk Anita, Presiden KDCA menyatakan sebanyak 25 buah daerah di seluruh Sabah, hanya 5 daerah sahaja yang menyertai dan menyahut cabaran dalam pertandingan bercerita dalam bahasa dusun, walaupun perkara ini telah diwar-warkan lebih awal. Cabaran lain ialah kekurangan tenaga pengajar dalam bahasa dusun. Pemberhentian guru terlatih oleh pihak kerajaan secara besar-besaran telah memberi kejutan budaya kepada masyarakat di Sabah, khususnya rumpun Kadazan Dusun. Pemberhentian pengambilan guru-guru terlatih bagi program bahasa Kadazan Dusun ini akan menjejaskan serta menyebabkan kekurangan guru terlatih menjadi semakin kritikal dan akhirnya proses pembelajaran akan terhenti. Hal ini demikian, proses pembelajaran dan pengajaran tidak akan berlangsung serta menyebabkan penggunaan bahasa Kadazan Dusun akan diancam kepupusan. Penggunaan bahasa dusun semakin hari semakin pupus. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepupusan bahasa dusun. Antaranya ialah faktor globalisasi, urbanisasi, kurang dukungan ibu bapa dan kurang penutur dari kalangan masyarakat berbangsa dusun. Faktor globalisasi.
Generasi pada kini lebih terdedah kepada budaya luar seperti penggunaan bahasa Inggeris. Mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing daripada bahasa mereka sendiri. Faktor urbanisasi. Faktor urbanisasi merupakan proses pemindahan dari luar bandar ke dalam bandar. Budaya yang terdapat di bandar sangat berbeza dengan budaya yang mereka amalkan sekarang. Hal ini akan menyebabkan mereka menggunakan bahasa lain ataupun mengamalkan budaya mereka yang berada di bandar seperti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar berbanding menggunakan bahasa dusun sebagai bahasa pengantar mereka. Seterusnya, kurang dukungan daripada ibu bapa. Ibu bapa tidak menggunakan bahasa dusun, malah menggunakan bahasa lain seperti bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa komunikasi di dalam rumah. Hal ini menyebabkan generasi pada akan datang tidak akan terdedah kepada penggunaan bahasa dusun dengan lebih dalam. Akhir sekali, faktornya ialah disebabkan oleh kurang penutur dalam kalangan masyarakat yang berbangsa dusun. Pada masa kini, generasi muda lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing berbanding bahasa mereka sendiri, iaitu seperti penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai komunikasi antara satu sama lain walaupun mereka sesama kaum. Sebabnya, generasi masa akan datang tidak akan terdedah dengan penggunaan bahasa dusun. Malah lebih teruk lagi, mereka akan tidak mengetahui kewujudan bahasa itu tersebut. Seterusnya ialah usaha untuk melestarikan bahasa dusun. Salah satu usaha untuk melestarikan bahasa dusun ialah pihak kerajaan menubuhkan sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran asas mengenai bahasa dusun kepada para pelajar. Sebagai contoh, Tadika Ceria Kadazan Dusun Kampung Piang Manggis yang terletak di daerah Tamparuli, Sabah. Sekolah ini merupakan sekolah yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memberi peluang kepada generasi muda untuk mempelajari bahasa dusun. Selain itu, pelajaran di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti perlu dilaksanakan melalui program bahasa dusun. Perkara ini akan menarik minat ramai orang untuk mempelajari bahasa dusun. Selain itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memperkasa bahasa ibunda. Ibu bapa seharusnya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dusun dengan lebih kerap di rumah agar anak-anak terbiasa dan memahami bahasa dusun. Perkara ini juga sekaligus dapat memantapkan pemahaman mereka. Seterusnya, usaha untuk melestarikan bahasa dusun ialah melalui peranan individu. Peranan individu amat penting dalam mengekalkan budaya. Seseorang individu seharusnya mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneruskan budaya bangsa mereka, supaya kebudayaan berbagai kaum dapat dikekalkan. Sebagai contoh, anak-anak muda yang berbangsa dusun mendalami bahasa dusun dengan lebih mendalam. Melalui langkah-langkah untuk melestarikan bahasa dusun tidak akan mengalami kepupusan dan akan terus dituturkan oleh generasi muda. Kesimpulannya, bahasa dusun merupakan bahasa ibunda yang merupakan identiti utama sesuatu bangsa. Namun begitu, jumlah penutur bahasa dusun semakin berkurang dan bahasa dusun mengalami ancaman kepupusan. Terdapat pelbagai cabaran dalam melestarikan bahasa dusun. Oleh itu, usaha untuk melestarikan bahasa dusun perlu ditingkatkan supaya anak-anak generasi muda sentiasa bertutur dan mengekalkan dialek dusun mereka.